Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan mengupas isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia dan juga isu-isu ekonomi dan implikasinya terhadap negara. Sebelum itu, nama saya Nur Izzati binti Abdul Rasid dari Pengajian Melayu 1 PPISMP Jun 2023 Keluaran 2028. Pentaksiran ini merupakan pentaksiran satu bagi subjek GISC 1082 iaitu isu semasa dan cabaran masa hadapan. Sempadan antarabangsa merupakan satu garis sempadan yang memisahkan antara satu negara dengan negara yang lain. Sempadan ini boleh dibuat melalui persetujuan bersama ataupun melalui perjanjian. Konflik akan berlaku sekiranya dua negara atau lebih bersaing untuk mendapatkan sesuatu kawasan itu yang dinyatakan berada dalam kawasan wilayahnya. Oleh itu, satu case fire line akan dibuat yang mendapat persetujuan antara dua pihak untuk menyelesaikan konflik ini dalam jangka masa yang pendek sementara menunggu penyiasatan konflik yang selanjutnya. Yang pertama ialah perjanjian persefahaman sempadan ataupun treaty line. Treaty line merupakan garis sempadan yang dibuat melalui perjanjian rasmi antara dua buah negara atau lebih tetapi masih belum mendapat persetujuan hak sebenar sehingga konflik ini selesai. Yang kedua ialah persempadanan tidak menentu iaitu persoalan anggaran sempadan yang belum diukur secara rasmi atau menggunakan sumber maklumat pengukuran berdasarkan sejarah lama. Sesuatu pertikaian sempadan biasanya dibuat oleh sesebuah negara untuk menuntut kawasan yang berhampiran dengan negaranya disebabkan oleh sesuatu kualiti yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Kualiti yang dimaksudkan merangkumi kepentingan sejarah, kedudukan berstrategi dan juga sumber ekonomi yang berpotensi seperti hasil minyak dan juga hasil laut. Namun begitu, pertikaian ini tidak akan menimbulkan perbalahan ataupun menggunakan kuasa ketenteraan tetapi ia cukup memberikan tekanan kepada pihak yang dituntut. Secara umumnya, terdapat 4 jenis pertikaian sempadan iaitu pertikaian kawasan, pertikaian kedudukan, pertikaian budaya dan juga pertikaian ke atas sumber ataupun hasil bumi. Sempadan maritim merupakan pembahagian bayangan kawasan permukaan air berdasarkan kriteria fisiografi ataupun geopolitik. Biasanya, sesebuah negara menghakkan kawasan hak eksklusif negara ke atas sumber mineral dan juga biologi, merangkumi ciri, hak dan juga zon maritim. Secara amnya, sempadan maritim digariskan pada jarak tertentu dari garis pantai sesuatu bidang kuasa sesebuah negara. Sempadan maritim wujud dalam konteks perairan wilayah, zon sempadan dan juga zon ekonomi eksklusif. Walau bagaimanapun, istilah tersebut tidak dirangkumi sempadan tasik ataupun sungai kerana tasik dan sungai berada dalam konteks sempadan darat. Beberapa sempadan maritim masih tidak dapat ditentukan walaupun terdapat berbagai usaha untuk menjelaskannya. Ini dijelaskan oleh pelbagai faktor, beberapa daripadanya melibatkan masalah serantau. Sebagai contoh, isu yang kita akan kupaskan pada hari ini yang berkaitan dengan konflik antara Singapura dan juga Malaysia berkaitan tuntutan bertindih Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih atau dikenali sebagai Pedra Branca dalam bahasa Portugis merupakan satu batu tunggul yang mempunyai keluasan seluas satu padang bola sepak. Pulau ini dinamakan sebagai Pulau Batu Putih kerana pada zaman dahulu terdapat burung camar laut yang mendiami kawasan tersebut. Pulau ini terletak di Selat Singapura berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Terdapat rumah api Habsburg yang terletak di pulau tersebut yang dibina oleh pihak British pada tahun 1851.
Pulau ini terletak di antara Pulau Batuan Tengah dan juga Tubir Selatan yang juga menjadi isu yang kita akan kupaskan dalam tajuk ini. Konflik ini mula berlaku disebabkan oleh Malaysia meletakkan Pulau Batu Tengah di dalam peta mereka pada tahun 1979. Perkara ini telah membangkitkan rasa ketidakpuasan hati Singapura, lalu mereka juga mendakwa bahawa Pulau Batu Tengah merupakan milik mereka. Jadi, kedua-dua negara ini telah membawa isu ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau dikenali sebagai ICJ pada tahun 2007. Kedua-dua pihak telah bersetuju bahawa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ diterima dengan hati yang terbuka. Terdapat beberapa hujah yang dikemukakan oleh pihak Singapura dan juga pihak Malaysia untuk menuntut Pulau Batu Putih ini. Antaranya ialah Singapura mendakwa bahawa Pulau Batu Putih itu sebagai terra nullius ataupun dikenali sebagai tempat yang tidak bertuan pada tahun 1847. Malaysia juga menyangkal dakwaan yang dikemukakan oleh Singapura dan mengatakan bahawa Pulau Batu Putih itu merupakan hak milik Kerajaan Kesultanan Johor. Selepas itu, Singapura juga mendakwa kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Malaysia. Singapura mengatakan bahawa pada tahun 1847 sehingga 1851, British mempunyai pemilikan ke atas pulau itu tanpa mendapat kebenaran daripada mana-mana pihak. Malaysia juga menyangkal kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Singapura dan mengatakan bahawa Sultan dan juga Temenggung Johor memberi kebenaran kepada British pada waktu itu melalui surat yang bertarikh 1844 kepada Governor Butterworth untuk membina dan mentadbir rumah api di pulau tersebut yang dikenali sebagai Rumah Api Hotspur. Dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Malaysia, Singapura berjaya membuktikan bahawa pada tahun 1847 sehingga 1851, British mempunyai hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih dengan memenuhi dua syarat kriteria kedaulatan, iaitu niat dan juga kegiatan British yang menggambarkan British mempunyai hak ke atas pulau tersebut. Di pihak yang sebaliknya, pihak Malaysia tidak mengemukakan sebarang bukti efektivitas atau pentadbiran berkesan ke atas Pulau Batu Putih kerana Malaysia mempunyai hak milik asal ke atas pulau tersebut. Selepas itu, Singapura mendakwa lagi mengatakan bahawa pemangku setiausaha Kerajaan Johor telah menulis surat rasmi kepada Singapura yang mengatakan bahawa Johor tidak lagi menuntut hak milik pulau tersebut. Malaysia juga berhujah bahawa tindak tanduk pegawai kerajaan itu dari segi undang-undang antarabangsa tidak meninggalkan kesan, kuasa dan juga kepentingan dalam kes ini. Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan bahawa Singapura mempunyai hak ke atas Pulau Batu Putih dan Malaysia mempunyai hak ke atas Pulau Batuan Tengah. Manakala hak milik Pulau Tubir Selatan akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Mahkamah memberikan keputusan berdasarkan dua perkara. Perkara pertama ialah tuntutan Kesultanan Johor terhadap hak kedaulatan ke atas Batu Putih dan juga Pulau Batuan Tengah serta Pulau Tubir Selatan diiktiraf, tetapi hakim mengambil kira bahawa lebih 100 tahun Malaysia tidak berbuat apa-apa untuk menunjukkan haknya ke atas pulau itu. Mahkamah menerima hujah Malaysia bahawa Kesultanan Johor mempunyai hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih bermula sebelum 1800 tahun sehingga 1840 tahun. Kenyataan ini disokong serta disahkan melalui tindakan Sultan Johor ke atas orang laut yang tinggal di Kepulauan Selat Singapura serta di kawasan pulau itu. Walaupun begitu, kegiatan Malaysia terhenti pada tahun 1860 menyebabkan mahkamah tidak boleh memutamatkan kes ini. Sebaliknya, mahkamah menerima kegiatan dan juga tindakan Singapura seperti penyiasatan Singapura berhubung kapal karam dalam perairannya, permohonan kebenaran pegawai Malaysia membuat kerja ukur di perairan pulau itu, tindakan Malaysia berdiam diri apabila Singapura mengibarkan benderanya di Pulau Batu Putih dan juga pemasangan alat komunikasi tentera pada tahun 1997.
Berdasarkan fakta-fakta yang dinyatakan itu, Mahkamah memutuskan bahawa Singapura sudah mempunyai hak kedaulatan ke atas Batu Putih sejak tahun 1980 lagi. Kesimpulan bagi konflik ini ialah Penghakiman Mahkamah Keadilan Antarabangsa IDC adalah muktamad. Malaysia perlu akur dengan keputusan mahkamah walaupun kehilangan Pulau Batu Putih, tetapi Malaysia diberikan hak milik Pulau Batuan Tengah. Walau bagaimanapun, pada awal tahun 2024, Malaysia telah menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk mengkaji semula hak kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan juga Tubir Selatan. Semoga tuntutan kali ini berpihak kepada Malaysia. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan ditubuhkan. Setiausaha Jemaah Menteri Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet hari ini. Beliau yang juga Ketua Setiausaha Negara berkata, penubuhan RCI itu dibuat selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119 yang mana cadangan keanggotaan Suruhanjaya itu akan dibawa untuk berkenan yang di-Pertuan Agong. Katanya, RCI itu akan dianggotai pakar-pakar yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang kehakiman, perundangan dan pentadbiran awam. Mereka juga mestilah mampu melaksanakan siasatan dengan telus, adil dan saksama bagi mengelak sebarang isu yang melibatkan konflik kepentingan dengan pihak berkaitan. Sementara itu, Jurucakap Kerajaan Fahmi Fazil berkata, langkah kerajaan mewujudkan RCI berkenaan adalah mustahak bagi menjaga kedaulatan negara dan Raja-Raja Melayu. Katanya, anggota RCI akan dipersembahkan bagi mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebelum diumumkan kepada umum. Ekonomi. Apabila disebut ekonomi, sudah tentu dikaitkan dengan sesuatu yang menguntungkan sesebuah negara. Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji pengeluaran, pengagihan dan juga penggunaan barang-barang serta perkhidmatan. Ekonomi juga berkaitan dengan pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Isu atau masalah dalam bidang ekonomi ini sering terjadi menyebabkan semua pihak terkena implikasinya. Dalam topik ini, saya akan membincangkan satu isu ekonomi yang berlaku di negara kita, iaitu perubahan harga petroleum dan juga sumber-sumber alternatif serta implikasinya terhadap semua aspek. Perubahan harga petroleum bermula pada tahun 1973. Dunia telah mengalami isu krisis minyak utama iaitu embargo minyak Arab yang berpunca dari Perang Yom Kippur. Pada tahun 1993 sehingga 1995, harga minyak meningkat sebanyak 252.6% sehingga mencecah $70 pada akhir tahun 2006. Pada Februari 2011, harga minyak naik hingga ke $120 bagi satu tong berikutan krisis di Libya. Walaupun begitu, harga ini berkurang hingga ke $116 pada Mac 2011 setelah Arab menambah pengeluaran sebanyak 600,000 tong sehari bagi menggantikan pengurangan ekspor di Libya. Kini, perang antara Rusia dan juga Ukraine menyebabkan pasaran global bergolak dan kadar inflasi meningkat. Akibat peperangan ini, harga minyak mentah Brent iaitu dari Rusia telah mencanak naik melebihi $100 bersamaan dengan RM400 Malaysia bagi satu tong kerana kebimbangan gangguan bekalan. Harga minyak ini terus meningkat disusuli dengan minyak West Texas yang juga meningkat sebanyak 3.44% bersamaan dengan RM456 Malaysia bagi satu tong. Perkara ini memberi kesan kepada dunia kerana Rusia merupakan negara pengeluar minyak ketiga dunia dan juga pengekspor minyak terbesar di pasaran global. Oleh sebab itulah, penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui perlulah diketengahkan agar dapat menggantikan sumber bahan api fosil dalam sektor pengangkutan, perkilangan dan juga perkhidmatan.
Hal ini dikatakan demikian kerana selain harganya yang semakin meningkat, kajian mendapati bahawa sumber minyak di dunia berasaskan fosil akan mula mengalami kekurangan bahan bakar menjelang tahun 2060. Terdapat implikasi ataupun kesan yang baik dan juga buruk akibat perubahan harga petroleum yang semakin meningkat saban hari. Kesan baiknya ialah kadar kemalangan jalan raya dapat dikurangkan kerana pengurangan bilangan pengguna jalan raya akibat perubahan petroleum. Mereka cenderung untuk memilih pengangkutan awam seperti bas, kereta api dan juga lain-lain ataupun berkongsi kenderaan untuk ke sesuatu destinasi sekaligus dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas serta mempercepatkan masa. Kesan buruknya ialah negara bukan pengeluar sumber minyak akan mengalami inflasi akibat memperuntukkan lebih banyak wang untuk membeli minyak, maka sektor lain akan mengalami kekurangan dari segi peruntukan wang. Untuk menyelesaikan masalah ini, salah satunya adalah dengan menggunakan sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga alternatif merupakan pengganti bagi sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Tetapi, sumber tenaga ini mempunyai beberapa tekanan kerana sumber tenaga ini tidak tersedia setiap masa. Contohnya, sumber tenaga matahari akan berkurang jika hari mendung ataupun pada waktu malam. Walaupun begitu, kebanyakan negara sudah memikirkan tenaga alternatif ini bagi menggantikan tenaga tidak boleh diperbaharui seperti petroleum kerana ia akan mengalami kepupusan pada hari yang akan datang. Tenaga alternatif yang pertama ialah matahari. Tenaga matahari merupakan sumber utama yang paling penting bagi kehidupan manusia dan terjamin keberadaannya di muka bumi ini, kecuali ketika waktu sejuk. Sumber tenaga ini benar-benar bersih yang tidak akan mencemarkan alam sekitar ataupun mengeluarkan gas-gas yang beracun dan berbahaya ke atmosfera. Tenaga ini diperoleh melalui panel solar yang dapat menyerap cahaya dengan banyak dan panel ini mampu bertahan sehingga 40 tahun. Jadi, pada konteks ini kita boleh lihat bahawa tenaga matahari ini amat jimat dan berpatutan. Seterusnya, tenaga angin juga termasuk dalam sumber tenaga yang boleh diperbaharui kerana angin terus berhembus selagi matahari bersinar. Tenaga angin boleh diperoleh dengan menukar pergerakan bilah turbin angin menjadi tenaga elektrik. Kincir angin ni, walaupun dia teknologi yang dah berkurun lamanya, sekarang orang masih guna dan untuk setengah negara, teknologi ni sangat advance yang memang boleh supply energi kepada penduduk-penduduk dia dalam macam untuk percentage yang agak banyak jugalah. So, macam mana angin ni boleh menjadi sumber tenaga? So, angin tu sahaja boleh menggerakkan kipas, yang mana kipas tu kalau connect kepada dynamo, dia boleh generate electricity. So benda tu sangat straightforward, orang zaman dulu pun boleh terfikir pasal benda tu. Sekarang punya kincir angin, dia punya capacity tu sangat besar sampai boleh generate electricity for millions and millions of homes. Dia punya sumber tenaga tu ada di mana-mana sahaja, dan yang kemudian tanah yang digunakan tak besar sebab kita cuma perlu sepacakkan satu je. Nak compare dengan kalau power plant lain perlukan macam satu tanah yang sangat besar lah untuk generate the same amount of energy, dan efficiency dia up to 35 to 45%. So bila kita tiup angin dekat kipas tu, dia dapat convertkan 35% hingga 45% dalam bentuk tenaga elektrik. Seterusnya, biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Contoh bahan bakar biomasa termasuklah kayu, arang dan juga sampah. Sebenarnya, biomas ini sudah wujud sejak zaman purba lagi sebagai sumber tenaga untuk memanaskan badan, melaburkan logam dan juga sebagainya. Biomasa boleh diperoleh dengan mudah dengan jumlah yang banyak dan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap bahan fosil yang semakin berkurangan ke hari ini. Yang kedua ialah penapaian alkohol. Karbohidrat dari bahan organik biomas ditukar kepada gula dalam satu reaktor biologi dengan kawalan suhu yang rapi.
Proses ini sama seperti proses pembuatan arak, tetapi proses ini boleh dijadikan sebagai bahan api seperti etanol dan juga metanol. Kedua-dua bahan api ini akan dicampurkan dengan bahan bakar yang lain untuk menghasilkan gasolin, iaitu bahan bakar yang lebih baik dan lebih sesuai untuk digunakan sebagai bahan api kenderaan. Biomass, the original renewable energy. It's been part of our lives since our ancestors learned to control fire. In fact, it's made possible by the sun, whose energy is absorbed by trees and plants through photosynthesis and then released when organic matter is burned or decomposes. First, there's plant waste. Wood scraps, sawdust, and crop waste can be collected from farms or manufacturers. The waste is burned to heat water. The hot water creates steam. The pressure of the steam spins a turbine. The turbine powers a generator. The generator creates electricity. Simple, really. Next up, animal waste, also known as the problem of cow poop. The solution? Waste from farm animals can be collected in a large tank called a digester, filled with bacteria that eats the waste and converts it to methane gas. The methane is captured and burned to heat water and create steam. Sound familiar? Second verse, same as the first. This same principle can also be used to capture methane, a potent greenhouse gas with 25 times the heat-trapping ability of carbon dioxide, from landfills. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, semua negara, khususnya Malaysia, perlulah mengambil inisiatif dengan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap sumber tenaga yang boleh diperbaharui agar sumber berasaskan petroleum dapat dikurangkan dan dapat digantikan dengan sumber bahan baru yang lebih baik.